Kalau korang tengok ada 3 kelok tu, maksudnya dia menunjukkan perubahan dalam keseimbangan pasaran. Pasaran tu kalau seimbang, kalau kelok permintaan bersilang dengan kelok penawaran. Tapi kalau kelok tu dah lebih daripada 2, ada 3 kelok, macam ni, dia sebenarnya mengalami perubahan dalam keseimbangan pasaran tu. Apa yang berubah? Permintaan ke penawaran. Okey, tengok kelok apa yang ada 2. Kalau kita tengok kat sini, ada yang kelok yang ada 2 tu adalah kelok penawaran. So maksudnya dia mengalami perubahan penawaran. Penawaran yang berubah sebenarnya. And then bila kita dah tahu, okey, sekarang ni kita dah tahu dah penawaran yang berubah, kita kena tahu pula penawaran tu bertambah ke berkurang. Okey, senang je tengok. Kelok penawaran ni, korang tengok anak panah, dia beralih ke sebelah kanan. Kelok penawaran beralih ke sebelah kanan. Kalau beralih ke sebelah kanan, maksudnya penawaran bertambah, penawaran meningkat. So sekarang ni soalan dia, situasi yang manakah menyebabkan perubahan di atas? Okey, so yang menyebabkan dia adalah faktor ataupun penentu penawaran. Apakah penentu penawaran yang menyebabkan penawaran tu meningkat? Okey, pertama, harga getah sintetik naik. Okey, tengok barang tu apa? Dia kata barang tu adalah sarung tangan getah. Kalau dia kata harga getah sintetik tu naik, maksudnya dia gunakan getah sintetik tu untuk menghasilkan sarung tangan. Maksudnya getah sintetik tu apa? Getah sintetik tu adalah dia punya barang mentah ataupun raw material untuk menghasilkan sarung tangan getah tu. Okey, so kalau melibatkan barang mentah ni, dia melibatkan kos pengeluaran. Kalau harga, dia berkaitan dengan harga faktor pengeluaran. Harga faktor pengeluaran adalah salah satu penentu penawaran. Harga faktor pengeluaran tu maksudnya kos pengeluaran. Kalau harga getah sintetik tu adalah kos pengeluaran lah, kos yang digunakan untuk menghasilkan sarung tangan getah tu. So kalau kos dia meningkat, kalau harga getah sintetik meningkat, maksudnya kos dia meningkat. Kalau kos dia meningkat, adakah dia akan tingkatkan penawaran? Dia keluarkan lagi banyak sarung tangan getah ke? Kalau kos meningkat, dia akan kurangkan penawaran. Sebab apa tau? Okey, sebab kos ni dia akan menyebabkan harga sarung tangan getah tu jadi lagi mahal tau. Sebab bila kos meningkat, pengeluar ni dia akan pindahkan kenaikan kos tu kepada pengguna dengan cara dia naikkan harga barang. So bila harga naik, permintaan akan berkurang kalau ikut hukum permintaan. So buat apa dia nak keluarkan sarung tangan getah banyak-banyak kalau dia tahu permintaan akan berkurang punya kalau dia naikkan harga, betul tak? So penawaran akan berkurang bila harga getah sintetik tu naik. Bila kos meningkat, penawaran akan berkurang. Okey? So yang ini salah lah. Yang ini salah sebab dekat dalam soalan tu penawaran bertambah. Okey, tengok yang B pula. Inovasi dalam pengeluaran. Inovasi tu dia berkaitan dengan teknologi. Maksudnya dia menggunakan teknologi yang canggih untuk menghasilkan produk tersebut. Adakah teknologi ni salah satu penentu penawaran? Yes. Okey, bila dia gunakan teknologi yang canggih, itu dapat meningkatkan pengeluaran ataupun penawaran sarung getah tu. Tengok yang C pula. Kerajaan mengurangkan subsidi. Subsidi ni ialah dasar kerajaan. Okey? So, dasar kerajaan tu, yes, dia adalah penentu penawaran. Tapi bila kerajaan bagi subsidi, dia akan mengurangkan kos pengeluaran tau. Bila kos pengeluaran berkurang, dia akan keluarkan lagi banyak barang. Penawaran meningkat, bukan berkurang. Tapi sekarang ni, kerajaan kurangkan subsidi. Bila kerajaan kurangkan subsidi, kos makin bertambah. Bila kos makin bertambah, penawaran akan dikurangkan. Okey, so yang ni penawaran meningkatkan. So salah lah yang C tu. Okey, tengok yang D pula. Objektif pengeluar untuk memaksimumkan keuntungan. Okey, ini pun penentu penawaran juga, iaitu matlamat pengeluar. Okey, pengeluar ni dia ada 2 matlamat. Sama ada dia nak memaksimumkan keuntungan ataupun untuk memaksimumkan jualan. Kalau dia nak memaksimumkan jualan, dia kena hasilkan kuantiti barang dengan sangat banyak. Maksudnya dia kena tingkatkan pengeluaran ataupun penawaran. Tapi kalau dia nak memaksimumkan keuntungan, dia kena kurangkan
penawaran. So kalau keuntungan ni penawaran berkurang, yang ni penawaran meningkat. Sebab itulah D tu salah. Okey, so jawapan dia B, bola.